بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang zahir, yang batin, dan yang paling agung adalah nikmatul ibadah, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam nikmat ibadah itu adanya halawah, kemanisan dan ibadah. Dan kemanisan dan ibadah itu bermula apabila seseorang hamba itu menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah dan sahutlah seruan Allah dan juga Rasul tak kala mana kamu diseru agar hati kamu hidup, tak kala mana kamu melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun. Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku itu qarib. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyertai bersama atau ilmunya terhadap hamba-hambanya itu, sehingga dia juga mendengar dengan apa yang dimunajatkan, dengan apa yang dimohon oleh hamba-hambanya itu. Maka oleh kerana itu sahutlah akan seruanku, dan aku juga akan memustajabkan akan permohonanku, semoga kamu dapat petunjuk atas siratal mustaqim. Dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan kesabaran dan juga mendirikan solat. Sesungguhnya solat itu amat berat kecuali ada orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan sabar dan juga mendirikan solat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Subhanallahul azim. Apa yang perlu kita ketahui bahawasanya Al-Quran itu menjelas kepada amalan. Apa yang sedang kita amal ini tidak ada yang bersumberkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri, hendaklah kamu memohon pertolongan melalui jalan kesabaran. Maksud jalan kesabaran itu kata ulama-ulama tafsir adalah dengan mengamalkan ibadah puasa di Ramadan, sehingga ibadah puasa itu menjadi wasilah, menjadi kejayaan dan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya seorang akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita menakwilkan maksud sabar di sini dengan ibadah puasa disebabkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya as-sabru min al-iman, kesabaran itu sebahagian daripada iman.
Rasulullah menyatakan bahawasanya puasa itu bulannya kesabaran. Maka dikaitkan bahawasanya bulannya puasa adalah bulan kesabaran. Kesabaran itu salah satu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi wasilah. Sehingga ulama-ulama juga menakwilkan maksud wasta'inu bis sabri, itulah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih dahulu dengan amal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Kerana amal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wasilah bagi kamu untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan tidak lain agar puasa itu mengajar kita di kesabaran, dan kesabaran itu juga adalah satu ibadah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, berpuasalah kamu kerana kamu akan sihat melalui puasa itu. Ulama kita memberi 7 perhentian berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah kamu kerana ibadah puasa akan memberi kesihatan kepada kamu. Maksudnya al-afiyah. Di sini maksudnya adalah secara zahirah wal batinah, zahir dan batin. Termasuk juga secara sirrah dan juga wa'alaniyah, mempunyai satu rahsia dan juga sesuatu yang dizahirkan juga, tidak rahsia. Secara zahirnya apabila seseorang itu beribadah, maka ibadah itu memperseimbangkan pemikirannya, hatinya, jiwanya. Dan lebih-lebih lagi ibadah itu tidak menumpukan dirinya sedang beribadah, tetapi dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah. Kerana seseorang tidak diizinkan beribadah lalu melihat dirinya, disebabkan ibadah untuk Allah, bukan untuk dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus salata li dzikri, dirikanlah salat semata-mata untuk mengingatiku. Menunjukkan tujuan yang salat dalam untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan mengingati selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah salat. Kerana hakikatnya salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sehinggalah salat itu dikatakan Rasul, fa inna salat yunaji rabbahu, maka sesungguhnya hakikatnya salat itu adalah munajat seseorang kepada Tuhannya. Itu salat. Lalu apabila dikatakan ibadah puasa, kembali balik dengan kesabaran tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan bahawa kesabaran itu adalah al-afiyah. Seseorang apabila sabar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sabru min Allah wal 'ajlah min asy-syaitan. Kesabaran itu datang kepada Allah dan sifat tergesa-gesa daripada syaitan. Maka ini menunjukkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sabr, yang Maha Penyabar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita sesuatu yang perlu dirasai sebagai seorang hamba adalah kesabaran. Dan kesabaran itu tidak dapat dibina mereka mesti melalui al-ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menetapkan ibadah atas sifatnya al-hakim, yang maha bijaksana. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu-satu ibadah melalui sifatnya yang maha bijaksana, maka ini menunjukkan bahawasanya ibadah pasti akan mendapatkan al-afiyah was-sakinah. Al-afiyah adalah
kesihatan yang zahir, kesihatan yang batin, diberi syifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpuasalah kamu kerana kamu akan sihat melalui ibadah puasa. Pada Rasulullah mengajar kita rapi keseimbangan pada tubuh kita secara zahir, disebabkan Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan ibadah kepada kita, ibadah itu kembali daripada ad-din, usul pada agama. Usul pada agama itu seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusra, agama itu dimudahkan oleh Allah. Alaikum bil qasdi, hendaklah kamu dalam keadaan bersederhana. Lalu ada 12 bulan dalam setahun, maka Allah Subhanahu wa taala perintah kita sebulan saja untuk puasa sepanjang siang hari dan tidak pada waktu malam. Untuk apa? Untuk keseimbangan pada zahir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keseimbangan pada jiwa, emosi, pemikiran. Seperti mana seseorang yang sedang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala mengajari arti kesabaran. Seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila di antara kamu yang sedang berpuasa tiba-tiba dia nak marah, maka katakan olehnya kepada orang yang sedang dia nak debat dengannya, nak bertikam lidah dengannya, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka tidak sesuai bagiku sedang berpuasa itu untuk bertikam lidah dengan kamu. Maka itu adalah mengajar yang untuk menseimbangkan pemikiran, jiwa, emosi. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sihat. Itu terjemahannya lain. Sihat di sini bukan secara zahir saja. Sihat di sini adalah berkaitan dengan batiniyah, kerohanian pada hati juga. Disebabkan ulama-ulama tasawuf menyatakan adalah satu-satu kefahaman itu mudah diperolehi apabila seseorang itu dalam keadaan berlapar dan bukan dalam keadaan kenyang. Mengapa? Itu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk semua para nabi, para rasul yang terdahulu. Sehinggalah tidak seorang nabi, seorang rasul diberi wahyu mereka dalam keadaan perutnya sedang lapar, tidak dalam keadaan kenyang. Itu waktu yang lebih sesuai. Dan Allah Subhanahu wa taala nak memperseimbangkan akal kita melalui kebaikan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkannya ketika mana kita sedang berpuasa. Dan lebih-lebih lagi apabila kita sedang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala memperseimbangkan jiwa pada hati kita. Hati itu diberinya sifat penawar sehingga wujudnya faqihu fid din, memahami akan agama. Oleh kerana itulah para ulama-ulama menyatakan bahawasanya kefahaman agama diperoleh bukan sewaktu perut dalam keadaan kenyang, tetapi kefahaman agama itu diperoleh ketika mana seseorang itu tidak memenuhkan perut dia dengan makanan dan juga minuman. Itu disebut oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak memberi ilmu kefahaman kepada kita 1 bulan pada bulan Ramadan agar dijadikan satu wasilah untuk perjalanan kehidupan kita 11 bulan kemudiannya melalui madrasah kerohanian yang diterbiah oleh Allah selama sebulan pada bulan Ramadan al-Mubarak. Selain daripada itu, puasalah kamu akan sihat kerana puasa itu. Lalu ulama-ulama menyatakan bahawasanya kesihatan yang di sini yang dimaksud juga al-afiyah juga adalah karamah, kemuliaan. Maksudnya adalah sihat yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada kamu melalui ibadah puasa kamu. Dengan
kemuliaan tersebutlah kamu diperoleh, kamu akan memperoleh kemuliaan yang lain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang tidak akan diberi kemuliaan melainkan al-ibadah, melalui ibadah. Dan kemuliaan juga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jiwa, kepada hati, kepada pemikiran yang al-afiyah, yang sehat. Lalu si hamba itu perlu turun berada pada sifat kehambaan, maka itulah menunjukkan sifat pada hatinya. Disebabkan seseorang tidak boleh menyatakan aku memiliki itu dan ini, sedangkan segala-galanya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, di langit di bumi semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang tidak boleh mengatakan aku kaya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman antumul fuqara ila Allah, kamu semua fakir di sisi Allah. Wallahu al-ghani, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Lalu apa maksud di sini? Sifat, sehingga kita mengenal diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba ini yang dapat karamah daripada Allah. Maksud yang lain berpuasalah kamu akan sihat dengan ibadah puasa itu. Maksudnya adalah barakah, keberkatan. Maksud keberkatan adalah satu kebaikan yang ditambah oleh Allah menjadi kebaikan yang lain, ditambah sehingga tidak akan dikurangi walaupun sedikit, oleh kerana ditambah. Itu adalah barakah. Apabila seseorang itu berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran seperti mana dia telah 10 hari berpuasa untuk 1 hari dalam bulan Ramadan. Itu yang disebut dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'a bil hasanati falahu asyru bi amsalha. Barang siapa yang melakukan satu amal yang baik, maka baginya itu seperti mana dia telah melakukannya 10 kali ganda. Maka apabila kita berpuasa di Ramadan, maka tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberi gandaan ganjaran, dan itulah maksud barakah amal. Hanya apabila kita melakukannya sabit dengan bulan Ramadan, maka dikaitkan dengannya bulan itu pada usulnya. Ramadan adalah bulan yang barakah. Setiap daripada malam-malam Ramadan itu malam yang barakah, sehingga Quran juga diturunkan pada malam yang barakah yang disebut sebagai Al-Qadr, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Quran itu, menurunkan Quran pada waktu malam yang mana malam yang barakah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Ibadah puasa itu dia sebenarnya tidak berhenti apabila kita berbuka puasa, tetapi ibadah puasa itu berlanjutan dengan niat kita untuk berpuasa esok hari. Banyak persiapan sehingga Allah mengharamkan buat kita untuk niat berpuasa pada 1 Syawal. Maka itu menunjukkan bahawa seseorang berpuasa akan terus berpuasa dengan niatnya, walaupun bukan pada perbuatan puasa hanya pada siang hari, tetapi pada waktu malam yang dia meneruskan puasa di sini bukannya untuk tidak makan dan juga tidak minum, tapi pada waktu malam yang dia meninggalkan sesuatu yang kebiasaan dilakukannya di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir, berpuasalah kamu akan diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ulama yang dimaksudkan adalah himmah, iaitulah kekuatan pada al-qasdi, pada tujuan dan maksud dalam kehidupan. Disebabkan apabila seseorang itu berpuasa, maka menyempurnakan Islam dan imannya kepada Allah, menyempurnakan iman, Islam dan iman keduanya.
Dan tidak lain dengan himmah, maka seseorang akan mengetahui maksud kerana apa dia berpuasa, maksud kerana apa dia menahan diri pada lapar dan dahaga, maksud mengapa Allah Subhanahu wa taala perintah dia untuk berpuasa, maksud mengapa Allah Subhanahu wa taala perintah dia untuk berbuka puasa. Itu dua-duanya ada ayat Quran. Perintah puasa pun ada perintah berbuka puasa pun. Dan tidak lain himmah adalah kembali balik seperti mana pada usul qawaid fiqhiyah, innamal a'malu bimaqasidiha. Hanya sahaja amal itu mesti melalui tujuan dan maksudnya yang sebenar, yang menjadi hakiki. Lalu apabila kita berpuasa, bukan sekadar kita membuat diri kita orang yang berpuasa, tetapi puasa ini hendaklah kita ketahui hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah dalam Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai orang-orang beriman, makanlah. Ya ayyuhan nasu kulu, wahai manusia, makanlah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan buat kita sepanjang waktu siap untuk berpuasa selagi mana kita berada pada waktunya ataupun bulan Ramadan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah seperti mana sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Ada juga makhluk-makhluk yang lain tidak makan, tidak minum. Hanya yang perlu kita rasai ada di antara makhluk yang sama dengan kita, yang mana mereka itu tidak berada dalam bulan Ramadan, mereka itu juga berada dalam bulan Ramadan dalam keadaan sama saja perut mereka diuji kelaparan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wahai hamba-Ku, lihatlah hamba-hamba-Ku yang aku telah uji mereka sehingga mereka hidup dalam keadaan kelaparan. Mereka tidak berpuasa, tetapi mereka itu jauh diuji jauh lebih besar daripada orang yang sedang berpuasa Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahawasanya ibadah puasa itu tidak lain melainkan adalah untuk menginsafkan diri kita tentang siapakah kita dan siapa pula hamba-hamba yang lain. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat makanan dan juga minum. Saudara-saudara kita yang se-Islam di Gaza, di Palestin, mereka berbuka puasa dengan hanya makan rumput saja. Beberapa hari yang lalu mereka menyatakan kami hanya dapat makan rumput yang ada di tempat kami. Lalu bagaimana mereka melalui ibadah puasa? Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, jangan makan dan jangan minum seperti mana juga mereka. Salam. Jangan kita menjadi sebahagian daripada manusia yang menyokong bahawasanya agar Palestin itu dibebaskan. Akan tetapi dalam masa yang sama mereka pun mempromosikan makanan itu, makanan ini, lalu tidak mengingatinya orang-orang Palestin di sana hanya makan rumput saja. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa tidak lain adalah untuk mensafi diri kita. Allah Subhanahu wa taala beri makan dan minum kita mewah, tidak lain agar kita mengetahui itu nikmat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya keinsafan yang dimaksudkan adalah di akhirat. Orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang makan rumput itu terlebih dahulu akan masuk syurga berbanding kita yang telah berpuasa. Seperti mana di baginda Rasulullah SAW, orang miskin akan masuk ke dalam syurga 500 tahun dahulu masuk syurga berbanding orang yang kaya. Lalu apa maksud di sini? Ini memberi keinsafan bagi kita yang perkara yang di akhirat. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala memfokuskan ibadah puasa bukan jadi urfiah, satu tradisi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengetahui ini adalah satu bulan keinsafan, bulan pembelajaran,
pembelajaran kerohanian, dan juga bulan untuk mengenalnya diri kita agar kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila memerintahkan kepada kita beribadah, maka ibadah itu tetap ibadah, tidak menjadi urufiyah. Apa maksud urufiyah? Tradisi. Tradisi bermaksud apabila datangnya malamnya Ramadan, penuhnya masjid. Apabila berakhirnya Ramadan, maka kosong kembali masjid. Itu adalah urufiyah. Sedangkan sunnah baginda Rasulullah adalah al-istiqamah. Dalam Ramadan, luar Ramadan, penuh masjid. Lalu maksudnya adalah ibadah puasa adalah untuk membawa diri kita agar al-istiqamah, membawa kepada berterusannya pada amal, dan tidak lain melainkan adalah untuk kita mengetahui. Itulah yang dimaksudkan ibadah yang bertentangan, bersalahan dengan urfiyah, iaitulah tradisi. Oleh kerana itu, jadilah akan ibadah pada bulan puasa ini sebagai satu ibadah, dan bukan menjadi satu sekadar tradisi saja. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana kenapa nak pakai macam ni? Tak sempat lena syok. Sempat lena syok Ustaz. Sama puasa letih. Ya.